Rantau Asia perlu bersatu dan berstrategi dalam suara perkumpulan menerajui dunia ketika ini yang berbelah pendirian dalam menepani ancaman tradisional dan bukan tradisional yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, kesan rantaian bekalan makanan dan impak perubahan iklim kepada kemakmuran serantau. Mengambil peluang pentas antarabangsa Nikkei di Tokyo, Jepun yang dihadiri para pemimpin rantau Asia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menempelak konflik politik sejagat kuasa besar yang akhirnya memberi kesan langsung negara-negara serantau lain termasuk Malaysia. Ya, bagi menenganinya, Kuala Lumpur menggariskan 3 teras yang boleh memandu rantau ini mendepani dan keluar daripada cabaran-cabaran yang dihadapi ketika ini. Laporan Azma Abdul Wahab di Tokyo, Jepun. Perdana Menteri menggesa rakan-rakan rantau Asia untuk memperkasakan integrasi ekonomi serantau, mengukuhkan kerjasama dan mekanisme perundingan dan bermuafakat dalam menangani cabaran perubahan iklim. Gesaan Malaysia itu disuarakannya menerusi ucap pertama sulungnya pada persidangan Nikkei mengenai masa depan Asia kali ke-27 yang mengetengahkan tema mentakrif semula peranan Asia dalam dunia yang berbelah pendirian di hadapan kira-kira 200 peserta persidangan. Beliau memberi contoh konflik politik yang melanda Ukraine, perang perdagangan Amerika Syarikat China serta pandemik COVID-19 yang telah memberi tekanan yang pelbagai kepada negara serantau. Malah ketika negara kuasa dunia dan syarikat multinasional kalut akibat kekurangan semikonduktor dan microchip yang menjejaskan industri mereka, isu gangguan bekalan makanan memberi kesan buruk lebih besar kepada rakyat biasa, terutamanya dengan meningkatnya kadar inflasi sehingga mencapai paras rekod tertinggi. Apa yang dihadapi rantau Asia ketika ini menurut Perdana Menteri adalah cabaran kepada para pembuat dasar di Asia untuk tidak bertindak sendirian dalam jangka masa yang panjang, termasuk kepada Malaysia yang bergantung kepada keadaan serantau yang stabil, inklusif dan makmur. Sekarang bukan masanya untuk kita terus berbelah pendirian. Dunia sedang berdepan dengan pelbagai ancaman, termasuklah perubahan iklim yang memerlukan komitmen dan kerjasama serantau dan juga antarabangsa dalam usaha untuk menanganinya. Dasar sehala dan unilateral yang diperkenalkan kuasa besar dunia hanya meningkatkan daya saing satu pihak dan memberikan tekanan kepada pihak lain, termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Keadaan ini boleh mengakibatkan berlakunya perbezaan mendalam dan kita perlu mengelak daripada menjadi mangsanya. Ini merupakan ucapan sulung Perdana Menteri di pentas persidangan antarabangsa yang disampaikan dalam bahasa kebangsaan bahasa Melayu sepenuhnya. Terdahulu sebelum ucap pertama, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat pengerusi Nikkei Incorporated, Naotoshi Okada. Beliau juga ditemu ramah secara eksklusif oleh media tempatan Nikkei dan Nikkei Asia yang diatur penganjur persidangan.